Pada hari ini saya berada di kawasan Tugu Peringatan Tun Fuad Steven, dan apa yang kita dapat ketahui dalam sejarahnya, beliau adalah seorang pemimpin yang telah berjuang untuk hak-hak Sabah. Dan inilah yang akan kita ketahui hari ini mengenai kemerdekaan dan perjanjian Malaysia. Dan kita akan mengetahui juga bagaimanakah negara Malaysia ini terbentuk melalui beberapa temubual yang saya telah buat. Borneo Utara, yaitu nama Sabah sebelum menjadi sebahagian wilayah dalam Persekutuan Malaysia, telah memperolehi kemerdekaannya daripada Great Britain pada 31 Ogos tahun 1963. Ini berarti Sabah betul-betul merdeka dan menikmati kemerdekaan yang tulen pada hari berkenaan. Pada 16 September 1963, Sabah telah bergabung dengan Malaya, Singapura, dan Sarawak untuk membentuk sebuah negara yang baru bernama Malaysia. Bagi saya, Sabah telah kehilangan satu peluang yang tidak berulang lagi untuk menjadi sebuah negara yang betul-betul merdeka dan berdaulat, yang boleh mengawal dan menentukan destininya sendiri, dan mempunyai satu kursi di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. On 16 September 1963, Sabah lost its only opportunity to experience to be a truly independent and sovereign nation, able to determine its own destiny with its own seat at the United Nations General Assembly. Kini, Sabah hanya merupakan salah sebuah negeri daripada 13 negeri di Malaysia. Keadaan ini jauh berbeza daripada situasi kalau Sabah menjadi sebuah negara tersendiri dan berasingan. Sebelum menyertai Malaysia, Sabah merupakan seekor ikan yang besar dalam satu kolam yang kecil. Sekarang, Sabah merupakan seekor ikan yang kecil dalam kolam yang besar. Tarikh Hari Kemerdekaan Malaya ialah 31 Ogos tahun 1957. Bagi Sabah, 31 Ogos 1963 dan Sarawak 22 Julai 1963. Jadi bagi saya, lebih sesuai dan lebih adil bagi tiap-tiap wilayah ini merayakan hari kemerdekaan masing-masing. Sama ada merayakan hari kemerdekaan itu atau tidak adalah terpulang kepada wilayah Malaya, Sabah dan Sarawak. Yang menjadi fakta yang tidak dapat dinafikan ialah ketiga-tiga wilayah ini mempunyai tarikh kemerdekaan yang berlainan. Dalam keadaan seperti ini, bagi merayakan hari kemerdekaan pada tarikh dan hari yang sama bagi keseluruhan Malaysia tidak mencerminkan kedudukan dan fakta yang sebenar. Tambahan pula, ini akan menguatkan persepsi orang-orang Sabah bahawa Malaya telah mengambil alih sebagai penjajah daripada Great Britain
sejauh mana negeri Sabah ada kaitan. Soalannya, mengapa kita merayakan hari kemerdekaan yang ke-55 sedangkan Malaysia hanya berumur 49 tahun? Bagi saya ini tidak ada logik. Ini juga menunjukkan bahawa sejauh mana kerajaan pusat ada kaitan, yang paling penting dan lebih penting ialah Malaya dan bukan Malaysia. Ini merupakan dalam bahasa Inggeris distortion of facts by the people in power, atau pemotongan fakta-fakta sejarah oleh orang-orang yang berkuasa. Apa yang lebih penting bagi menyatu padukan negara ialah merayakan 16 September sebagai hari Malaysia, kerana pada 16 September tahun 1963 wujudnya sebuah negara yang baru yang kita kenali sebagai Malaysia. Malangnya, kerajaan persekutuan telah mengambil masa selama 46 tahun hanya untuk menerima dan mengiktiraf 16 September sebagai Hari Malaysia. Sebelum ini, yang diberi perhatian ialah Hari Kemerdekaan Malaya, yaitu 31 Ogos tahun 1957. Jadi, nampaknya kepentingan negeri Sabah dan Sarawak dipinggirkan dan diketepikan. Saya bercakap ini adalah secara pribadi dan sebagai seorang aktivis masyarakat dan juga hak asasi manusia. Daripada pengalaman saya sebagai seorang aktivis dan telah pun berjuang begitu lama, yaitu 30 tahun lebih, daripada negeri Sabah kepada antarabangsa, dan saya sudah mengelilingi ini dunia, berjuang di bawah naungan bangsa-bangsa bersatu, yaitu United Nations, yang beribu pejabat di Geneva, di Switzerland. Daripada pengalaman saya yang berjuang hak asasi manusia ini di antarabangsa, berpendapat daripada mulanya bila kita ini menubuhkan satu gagasan Malaysia, banyak perkara yang berlaku. Satu daripada dia itu orang-orang Sabah berhati besar bahawa satu hari bila ini Sabah dimasukkan dalam satu gagasan penubuhan Malaysia ini, orang-orang Sabah, Sarawak dan juga Brunei dan juga ini Singapura dan juga Malaya, diorang adalah satu gagasan penubuhan Malaysia. Berarti penubuhan itu merangkumi kemerdekaan sepenuhnya. Tetapi pada masa pembentukan ini Malaysia ditandatangani di England, di London pada 9 hari bulan Julai 1963, di mana Brunei sendiri tidak menandatangani, yaitu 11 jam sebelum tanda tangani. Dan sesudah 2 tahun, Singapura pula dia sama ada dia keluar sendiri ataupun dia kena kasih keluar. Jadi sepatutnya perjanjian penubuhan Malaysia yang telah ditandatangani pada 9 hari bulan Julai 1963 itu dikaji semula. Karena pada masa sesudah dia Brunei tidak menandatangani, Singapura dia talikan sesudah 2 tahun, dan tinggal pula Malaya, Sabah dan juga Sarawak. Tinggal 3 saja ini. Sepatutnya akan dikaji semula perjanjian itu. Tetapi malangnya tidak ada yang dibuat. Dan dalam perjanjian itu juga ada dia menyatakan setiap sesudah 10 tahun perjanjian itu
dijalankan, ditubuhkan kan. Dia ada satu referendum. Ini IGC, dia akan tanya balik kepada rakyat kita untuk tanya sama ada kita masih dalam ini masih kita bergabung dalam ini Malaysia. Tapi tidak ada dibuat, yaitu pada masa itu kalau saya tidak silap tahun 74 akan dikaji semula. Adalah amat menyedihkan, dan saya harap pejuang-pejuang yang muda ini akan meneruskan perjuangan ini sehingga kita punya negara ini benar-benar dia penuh merdeka. Karena apa yang dalam perjanjian itu ialah sebenarnya kemerdekaan kita itu sendiri. Kalau kita ulang daripada nyanyian itu kan, Sabah Merdeka itu kan, Sabah tanah airku, Sabah Merdeka. Itulah yang sebenarnya yang kita ini sudah sebenarnya merdeka. Tetapi nampaknya sekarang ini kita ini di dalam penjajahan oleh Malaya. Jadi kalau pendapat saya ini adalah kita ini merayakan kemerdekaan yang kita mimpikan. Tapi sebenarnya bukan itu yang dirayakan. Karena dalam ini perjanjian, dalam sekolah sendiri pun dia tidak tulis bahwa ada perjanjian kita ini menubuhkan Malaysia kan. Dalam buku mana-mana pun dalam sekolah Malaysia ini tidak ada dia tulisannya. Selama kita di dalam Malaysia ini, khususnya di Sabah dan Sarawak, tidak begitu mengetahui bagaimana kemerdekaan itu wujud. Dan apabila kita telah mendengar apa yang telah diperkatakan, penggabungan kita itu bukan berlaku pada 31 hari bulan 8 tahun 1957, tetapi telah berlaku pada 16/9 tahun 1963. Dan barulah negara Malaysia ini wujud. Bukan seperti yang diperkatakan oleh beberapa pihak politik dan juga kerajaan hari ini, bahwa kemerdekaan Malaysia itu adalah berlaku pada 31 hari bulan 8 tahun 1957. Jadi ini telah menggambarkan juga bahwa kerajaan pusat telah menipu rakyat Malaysia, khususnya di Sabah dan Sarawak, karena mereka tidak mempedulikan hari Malaysia itu. Inilah yang perlunya rakyat Sabah ketahui. Pengertian saya tentang 20 poin memorandum atau 20 perkara ini ialah ianya merupakan minimum safeguard dalam bahasa Inggeris atau pelindung yang minima yang dituntut oleh pemimpin-pemimpin Sabah pada masa itu sebagai syarat-syarat yang hendaklah diikuti dan ditunaikan bagi Sabah menyertai Malaysia. Sepatutnya 20 perkara itu dimasukkan dalam perlembagaan, persekutuan dan negeri, akan tetapi apa yang terjadi, ada yang dimasukkan, ada yang tidak. Kandungan 20 perkara itu mencerminkan taraf, kapasiti, kebolehan berunding dan pengalaman pasukan perunding Borneo Utara pada masa itu. Misalnya, ada beberapa perkara yang merupakan negatif bagi Borneo Utara, termasuk perkara 4, yaitu ketua negeri tidak layak untuk dilantik sebagai ketua persekutuan. Itu mengikat tangannya sendiri. Yang patut kita boleh, kita sendiri bilang tak boleh. Saya katakan ini negatif bagi Borneo Utara pada masa itu. Perkara 7, Sabah tidak berhak keluar daripada Malaysia. Keadaan ini adalah serupa, Sabah masuk dalam sangkar, sudah masuk, dia kunci itu pintu sangkar, buang itu kunci di luar sangkar. Jadi selama-lamanya terperangkap dalam sangkar. Sabah bagi saya mengurungkan diri sendiri selama-lamanya. Ini merupakan bukan satu perlindungan, tetapi memerangkapkan sendiri selama-lamanya. Yang patut dituntut ialah kalaulah kemudian sesudah kita sudah menyertai Malaysia dan beberapa tahun kemudian janji-janji
harapan kita pikir kita kena tipu, maka Sabah patut ada laluan untuk keluar daripada persekutuan. Kerana janji-janji itu, harapan Sabah tidak ditunaikan. Ada perkara juga yang telah diserahkan oleh Sabah sendiri. Misalnya, perkara 1, di mana Sabah tidak mempunyai agama negeri ataupun state religion. Akan tetapi dalam tahun 1971, Dewan Undangan Negeri Sabah meluluskan satu resolusi di mana Islam menjadi agama negeri ataupun state religion. Perkara 2, di mana penggunaan bahasa Inggeris tidak menentukan tarik luputnya, tidak ada tarik luputnya. Tapi dalam tahun 1973, Kerajaan Negeri sendiri ataupun Dewan Undangan Negeri Sabah telah memindah perlembagaan negeri supaya bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi yang tunggal. Ada perkara juga yang telah dilimpasi oleh masa ataupun kejadian. Dalam bahasa Inggeris, overtaken by events. Misalnya, perkara 3, di mana dikatakan perlembagaan Malaysia haruslah atau sepatutnya merupakan dokumen yang baru. Akan tetapi apa yang terjadi, perlembagaan Malaya yang menjadi asas perlembagaan persekutuan Malaysia. Kalau dalam zaman sekarang yang berkomputer, ini paste and copy. Kalau sekarang lah, dulu tak ada ini. Perkara 9, yang meminta pegawai-pegawai British tinggal di Sabah, berada di Sabah selama yang boleh. Mereka berada di Sabah sehinggalah tahun 1973. Perkara 14, terhadap pelajaran yang memerlukan tempoh peralihan selama 7 tahun. Ordinan Pelajaran Sabah 1961 telah diisytiharkan sebagai Undang-Undang Persekutuan dalam tahun 1965. Perkara 18, iaitu nama Ketua Negeri ialah Yang di-Pertuan Negara pada waktu itu. Kerajaan negeri telah memindah perlembagaan negeri, menukar nama itu kepada Yang di-Pertua Negeri. Jadi ini perbuatan Sabah sendiri. Tujuan dan idea asal itu ialah memuatkan semua perkara dalam perlembagaan persekutuan dan negeri. Kalaulah ini sudah terkandung dalam perlembagaan, maka susah orang mau ubah, mau usik dan mau pindah. Kalau ada undang-undang persekutuan dan negeri yang bertentangan dengan perlembagaan, maka perlembagaanlah yang lebih sah daripada undang-undang persekutuan ataupun negeri. Sebahagian besar perkara itu tidak dimuatkan kecuali perkara mengenai kedudukan orang-orang asal yang dimasukkan dalam artikel 153 Perlembagaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, pelaksanaan itu nampaknya memihak kepada orang-orang asal yang beragama Islam. Perkara 8, yaitu Bonionisasi. Perkara ini hampir dilupakan. Di mana ada perlaksanaan, nampaknya juga memihak kepada orang-orang Sabah yang beragama Islam. Kita boleh baca, kita boleh nampak itu jabatan, siapa orang dia. Perkara 16, tidak ada pindaan atau penarikan perkara boleh dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan tanpa persetujuan negeri Sabah. Pindaan kepada perlembagaan persekutuan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan daripada negeri Sabah sekiranya pindaan itu ada kepentingan bagi negeri Sabah. Adakah ini dipatuhi? Misalnya, pemindahan perlembagaan persekutuan apabila Sabah menjadi sebuah negeri daripada 13 negeri di dalam Malaysia. Adakah kerajaan negeri Sabah secara formal, secara rasmi dirunding dan adakah persetujuan negeri Sabah diperolehi oleh kerajaan persekutuan? Jadi ini baik untuk diperiksa semula. Akan tetapi kalaulah dalam kerajaan sekarang ini, walaupun ini ada di sana, ini 20 perkara, tapi kalau boleh dia lebih minat untuk melupakan saja. Dia tidak mau ingat apa yang ramai orang tidak suka, dia ingat. Ini 20 perkara ini yang merupakan
kita punya safeguard pada awalnya tidak ditunaikan. Perjanjian Malaysia itu telah ditandatangani oleh Great Britain, Ireland Utara, Malaya, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura pada 9 Julai tahun 1963. Singapura telah disingkirkan daripada Persekutuan Malaysia pada 9 Ogos tahun 1966. Tindakan ini dengan sendirinya menukar perjanjian Malaysia kepada status yang tidak sah dan tidak terpakai. Kerana kalau kita berdua ada perjanjian dan kamu lari, apa janji perjanjian itu tidak sah lagi. Masih ramai lagi rakyat di Sabah dan Sarawak ini tidak begitu mengetahui tentang apa itu perjanjian Malaysia. Kita merasakan bahwa perjanjian Malaysia itu amat penting untuk kita mengetahui kebenarannya. Kita boleh membuat satu pengkajian semula tentang penggabungan kita dalam kerajaan Malaysia. Kita juga bersyukur kepada Datuk Dr. Jeffrey Ketingan karena beliau lah yang memperjuangkan hak-hak ini. Perjanjian Malaysia itu sebenarnya boleh dikaji karena apabila Singapura telah disingkirkan daripada Malaysia, maka seharusnya negara-negara yang bergabung itu harus dirunding semula. Jadi apabila kita mengetahui kebenaran itu, maka rakyat Sabah dan Sarawak seharusnya rasa bersyukur karena kita mempunyai satu peluang untuk mengkaji semula penggabungan kita itu dalam Malaysia. Karena tanpa 20 perkara tidak mungkin terjadinya penggabungan negara Malaysia itu ataupun terjadi sebuah negara Malaysia. Jadi ini adalah satu berita yang cukup menggembirakan kepada kita semua, terutama rakyat Sabah dan Sarawak. Dan hari ini apa yang kita perkatakan adalah mengenai hak kita sebagai rakyat Sabah, di mana apa yang kita ingin ketahui selama ini kita hampir terbuka. Apabila kita mengetahui ini dan kita haruslah memiliki tindakan yang sewajarnya untuk kebaikan kita bersama. Di sini saya bagi tengok kamu, inilah yang sebenarnya perjanjian Malaysia ini. Yang sepenuhnya ini. Dia 234 muka ini. Dan saya tidak tahu berapa orang saja yang betul-betul ada nampak ini perjanjian. Saya dapat di Commonwealth punya, di British, di England ini perjanjian. Kalau kita baca semua di sini ini, kalau ikut betul, 2/3 daripada ini yang isi ini tidak ada kena ikut. Malahan kita ini kena jajah. Jadi perjanjian ini perlu dikaji semula. Kalau boleh bawa ini kes pergi antarabangsa, buat satu kempen dari negara ke negara, terutama daripada Commonwealth, dari British dulu pergi Australia, New Zealand, Kanada dan juga Amerika. Inilah cara dia untuk kita mengembalikan, kau bilang itu hak kemerdekaan yang sebenarnya nih di sini. Dan ini juga yang saya ada buat dengan Encik Maslan, ini untuk tanda tangan referendum. Masa ini ada 200,000 orang yang sudah tanda tangan ini dan sedang berjalan di Sabah, Sarawak dan juga di Kuala Lumpur. Jadi kami sudah membuat keputusan selepas ini pilihan raya kami akan pergi England karena kami ada mempunyai satu temu janji dengan Queen Consort dan juga ini setiausaha ini sulit ini Queen Elizabeth di England, yaitu Lord Lister yang akan buat ini, dan begitu juga yang sedang dibuat oleh lain-lain punya orang perseorangan lah. Tapi apa yang saya mau, semua yang mempunyai atau cara ataupun program ini, saya minta diorang kalau boleh kita satukan kita punya grup supaya tersusun kita punya perjalanan. Inilah juga yang saya takut nanti lain orang buat ini, lain orang buat ini, lain orang buat begitu juga yang politikal lain kan. Bila kita berjuang menuntut hak di Kuala Lumpur, semua aja mau jadi hero. Kamu sendiri pun tahu juga. Paherin become a hero, Dompak become a hero, Kurop become a hero.
everybody want to become hero. Yang kita mau, we have to masuk group in together. Ini orang-orang politik lah. Tapi saya dari pihak NGO, I want to bring this a group of people, especially the student, orang-orang muda semua ini. Kita gunakan kita punya hak ini pergi kepada antarabangsa. Kita punya pelajar-pelajar di luar negara semua ini supaya bawa ini case kita campaign habis-habisan kepada negara-negara supaya kita dapat nikmati apa sebenarnya yang konten dalam ini agreement ini, supaya ini PBB yaitu bangsa-bangsa bersatu dapat mencari jalan bagaimana kita boleh menikmati ini kemerdekaan ini. Negara sekarang yang sudah merdeka seperti Southern Sudan pun sudah kan? And then the next latest is Timor dulu kan? I was in Timor, I was a rapporteur to the UN. Saya sendiri sebagai pegawai sana dulu, saya tahu bagaimana kami buat di sana. Dan itulah kita minta balik kepada kerajaan British supaya mengkaji balik ini perjanjian ini. Supaya orang-orang muda semua dia dapat menikmati apa itu kemerdekaan yang sebenarnya. Macam sekarang ini kita ini dijajah banyak. Walaupun mana satu political party sama ada STA Manangka, PKR Kapakatan Manangka, SAPKA lain-lain party, kalau tidak ada menuntut ini, tidak ada yang benar-benar untuk berjuang, tidak ada guna. Tapi panggil orang Kadazan itu pusing-pusing sagang saja. Balik-balik dijajah, itu saja. Tidak ada lain. Kita beginilah kita ini sampai dunia kiamat. Kalau kita tidak menuntut, ini hak kita pergi antarabangsa. Kita balik kepada ini Queen, balik kepada kerajaan British, supaya kerajaan British boleh panggil ini kerajaan Malaysia. Kaji balik ini barang ini. Merdeka! 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 Suara Sabah bergemuruh, rakyat bersatu, suara sekata, berjuang untuk merdeka. Tanggal 31 bulan 8 63, negaraku, tanah airku, merdeka, merdeka, merdeka. Mari rakyat, mari semua hidup gemilang, bangsa terbilang. Mari rakyat, mari semua hidup cemerlang, negara maju. Negara Sabah, tanah airku, merdeka, merdeka, Sabah merdeka, merdeka sepanjang masa. Merdeka, 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 merdeka. Suara Sabah bergemuruh, rakyat bersatu, suara sekata, berjuang untuk merdeka. Tanggal 31 bulan 8 63, negaraku, tanah airku, merdeka, merdeka, merdeka. Mari rakyat, mari semua hidup gemilang, bangsa terbilang. Mari rakyat, mari semua hidup cemerlang, negara maju.